Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan. Dan saya Farisha. Kembali lagi kita dalam rancangan Celik Al-Quran, di mana kami akan bertanyakan beberapa soalan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. dan kita lihat sejauh manakah tahap penguasaan mereka terhadap Al-Quran. Oleh itu, nak tahu kesudahannya? Jom ikut kami cari mangsa. Jom. Okey, baiklah. Nampaknya kita telah dah mendapat satu atau salah seorang mangsa yang tengah duduk kat sana. Mari sama-sama kita tanya beberapa soalan dengan dia. Assalamualaikum bang. Oh, Waalaikumsalam. Kenapa Boleh pinjam masa abang sekejap? nak pinjam masa? Sebab saya nak bertanyakan beberapa soalan. Boleh kot, insyaAllah. Okey. Baiklah. Kena berdiri? Tak. Saya duduk bang. Boleh saya duduk ya, bang? Boleh. Silakan. Okey, baiklah. Tempat duduk saya. Alhamdulillah. Nampaknya abang ini bersetuju untuk masuk dalam ni kamera? masuk dalam rancangan kita. Okey bang, nama siapa? Nama Aidil. Okey, nampaknya mangsa kita yang pertama ataupun orang yang pertama kita adalah saudara Aidil. Okey. Baiklah bang, kalau abang nak tahu, abang adalah orang pertama dalam rancangan Celik Al-Quran di mana kami akan bertanyakan beberapa soalan lah untuk abang berkenaan Al-Quran. Ada hadiah? InsyaAllah ada. Ini saya suka. Baiklah. Okay. Abang sudah bersedia? Abang Aidil sudah bersedia? InsyaAllah boleh, bang. Okey, baiklah. Yang pertama saya nak abang baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Boleh? Allah. Boleh. Okey, saya tunjukkan ayatnya. Okey, ayat dari sini daripada Iz sampailah Hakim. Dibaca bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Betul Masya Allah, merdu suara saudara Aidil atau Abang Aidil kita. Okey, baiklah, sekarang kita berada di hadapan surau dan kita akan cari mangsa kita yang kedua untuk tanyakan beberapa soalan lah. Nampaknya saya ada nampak seorang yang tengah pakai kaset. Jom kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, boleh ambil masa abang sekejap? Boleh. Okay, boleh saya duduk sebelah bang? Silakan. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, nama abang siapa? Nama Adib Azizan. Oh, Abang Adib Azizan lah. Okey, untuk pengetahuan Abang Adib, sekarang kita berada di segmen Celik Quran lah. Di mana kami mencari beberapa orang secara rawak untuk bertanyakan tentang Al-Quran, beberapa soalan lah. Okey. Encik Adib boleh beri kerjasama? Boleh. Okey, baiklah. Okey, sudah bersedia kan? Sudah. Okey, baiklah. Soalan yang pertama saya nak ujilah tahap kemampuan Abang Adib untuk baca Quran. Boleh? Boleh. Okey, baik. Ya. Abang Adib boleh baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Nampaknya bacaan Abang Adib baik di situ ya, Abang Adib ya. Okey, boleh kita teruskan untuk soalan yang kedua? Boleh. Okey, baiklah, soalan yang kedua. Abang Adib tahu tulisan ataupun resam Al-Quran yang Abang Adib baca sebentar tadi, resam apa? Tak tahu. Abang Adib betul-betul tak tahu? Betul, tak tahu. Belum pernah dengar lah? Belum lagi. Okey, baiklah. Nak saya bagi tahu tak? Boleh juga. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan Abang Adib, resam yang awak baca sebentar tadi itu adalah resam Uthmani. Nak tahu tak kenapa disebut resam Uthmani? Nak. Okey, baiklah. Sebab pengasasnya tulisan tersebut adalah Saidina Uthman bin Affan, di mana dialah yang pertama kali membukukan dan membentuk satu mushaf yang digelar mushaf Uthman.
Faham? Faham. Okey, baiklah. Okey, baiklah Abang Aidil. Soalan yang terakhir berbunyi begini. Tahukah Abang Aidil tulisan ataupun ayat Al-Quran yang Abang Aidil baca sebentar tadi tidak dibukukan ataupun tidak dibukukanlah pada zaman Rasulullah. Abang Aidil tahu tak? Tak tahulah sebab sebab kita dari kecil sampai ke saya umur besar sekarang ni memang tengok Al-Quran memang dalam bentuk buku. Tak pernah lah tengok Al-Quran kat kereta ke apa, kat rumput ke apa kan. Kita tak pernah tengok. Jadi tak tahulah, saya rasa memang saya tak tahu, tak pernah dengar sebenarnya. Okey, baiklah. Kalau Abang Aidil tak tahu, next sini saya ceritakan. Oh boleh? Boleh. Ambil masa boleh kan? Saya nak dengar juga. Okay. Gini. Pada zaman Rasulullah, pembukuan Al-Quran ini belum berlaku lagi. Sebab ada sebabnya. Sebab Rasulullah nakkan para sahabat cenderung untuk menghafaz Al-Quran. Dan juga sebab kedua pula disebabkan oleh Rasulullah bimbang akan ada ayat baru lagi turun dan memansuhkan ayat-ayat hukum yang sebelum-sebelum ini. Jadi Rasulullah melaranglah untuk pembukuan bahkan penulisan. Akan tetapi Rasulullah ada juga menyuruh beberapa para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah tamar, batu dan sebagainya lah. Akan tetapi kenapa? Macam mana sejarah berlakunya pembukuan ini disebabkan oleh setelah kewafatan Rasulullah SAW pada zaman Abu Bakar lah, Khalifah Abu Bakar, terdapat beberapa peperangan, antaranya peperangan Al-Yamamah, peperangan Bir Al-Mauna, menyebabkan hampir keseluruhan ataupun banyaklah para sahabat yang penghafaz Al-Quran tu meninggal dunia. Jadi Sayyidina Umar bimbang lah. Dia bimbang akan menyebabkan Al-Quran itu hilang sebabkan para hufaz telah meninggal dunia. Tetapi cadangan Umar iaitu nak membukukan Al-Quran awal-awal ditolak. Tetapi setelah dipujuk Alhamdulillah Abu Bakar pun bersetujulah untuk membukukan. Tetapi belum lagi dibukukan secara mushaf. Bila tu agak-agaknya secara mushaf. Kalau ikutkan nama yang saya sebut tadi, Sayyidina Uthman kan. Uthman ni saya rasa pada zaman ni lah, zaman beliau lah kan. Betul, pada zaman Uthman bin Affan. Di situlah wujudnya mushaf yang kita gelar sekarang ni lah. Dalam tulisan Resam Al-Uthmani, di mana Uthman membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran dan melantik beberapa sahabat, dan pada akhirnya wujudlah mushaf Uthman yang sekarang ini yang abang bacalah. Jadi gitulah sejarahnya. Macam mana bang? Saya rasa macam saya dapat input baru, ilmu baru. Jadi mungkin inilah takdir Allah jumpakan abang dengan saya lah. Saya dapat ilmu baru. Terima kasih bang. Terima kasih sebab beri masa Bang Aidil walaupun tidak lama. Agak lama juga kan? Lama juga sebab saya nak sambung main game ni. Tapi itulah dapat ilmu sikit kan. Baiklah, terima kasih Bang Aidil. Baiklah, kita dah jumpa seorang lagi mangsa untuk kita tanyakan soalan kat Akak. Mari kita. Assalamualaikum. Anak saya ni. Akak nak ke mana ni? Oh, nak kerja, baru habis kelas. Oh, okey. Boleh saya ambil masa Akak sekejap boleh? Boleh. Okey, Kak. Nama siapa? Ainul. Okey. Kak Ainul, nak tanya, Akak pernah tak nampak tulisan ni dalam Al-Quran? Pernah? Pernah Akak rasa yang mana betul? Kalau selalu kan saya rasa yang ni sebab dalam surah Al-Fatihah tu. Surah Al-Fatihah kan? Okey. Jadi yang ni tak betul? Rasanya tak, sebab tak pernah tengok yang ni je. Oh, okey. Akak tahu tak, sebenarnya tulisan ni dua-dua betul. Sebab? Dua-dua betul. Tapi yang ni kita guna dalam Resam Uthmani lah. Betul lah tu yang Akak cakap tu. Sebab Al-Quran yang Akak baca tu dia dalam Resam Uthmani lah. Okay, jadi yang kat sebelah ni dia Resam Imla'i, kalau Akak nak tahu. Dan yang kedua saya nak tanya Akak. Okay, seterusnya Akak tahu tak kenapa yang dua ni berbeza? Apa perbezaan yang Akak nampak? Kalau perbezaan ni ni ada alif dia pendek sikit, ni panjang sikit. Panjang. Okey. Untuk pengetahuan Akak, dalam Resam Uthmani kaedah ni dinamakan kaedah hazaf. Hazaf dia buang alif panjang ni, dia jadikan kecil. Macam tu. Kalau yang ni pula yang ni kaedah apa? Akak tahu tak? Tak tahu, tak pernah dengar lagi yang kaedah-kaedah ni. Yang ni kaedah badal. Dia ganti macam ni, Uthmani dia waw, yang ni pula lain. Oh, waw ni dia ganti kepada tulang. Betul. Sama jugalah dengan yang lain-lain ni, kita ada kaedah
hazaf, ziyadah, badal. Banyak lagi rupanya. Banyak lagi. Yang itulah sebab akak tengok kalau Resam Usmani cara penulisan dia berbeza dengan Quran lain. Jadi kalau akak jumpa Quran lain yang berbeza cara penulisan, maksudnya dia, yang tu bukan Resam Usmani. Faham? Okay, faham boleh kak? Boleh. Okay, next kita nak tanya akak ni pula. Okay, jom. Assalamualaikum. Salah. Akak tinggal 3 orang ke? Yang tunggu suami ambil. Oh, boleh kak saya tanya soalan untuk akak? Boleh insyaAllah. Senang je kak dengan Al-Quran. Lebih baik sikit. Saya tanya akak ni, akak pernah tak tengok kalimah di dalam Al-Quran? Biasanya tengok yang ni lah, yang first ni. Yang first ni Yang ni? Yang ni macam kalau dalam buku Arab ke macam tu lah hati kita. Akak rasa yang mana betul kalau untuk Al-Quran? Kalau biasa dalam Al-Quran ni, yang satu ni. Oh, okay. Bentar akak tahu tak ni apa? Ni penulisan dalam resam apa? Resam kita, Resam Usmani. Oh, okey, betul kak. Tanya kak. Okey. Jadi yang ni ialah Resam Usmani, yang sebelah ni pula Resam Imla'i. Kaedah penulisan Resam Usmani kat sini ialah kaedah hazaf. Dia buang alif ni dijadikan alif kecil. Okey. Kalau untuk yang ni pula, kak tahu tak kaedah apa ni? Kalau nama tu akak tak sure. Tak tahu. Okey. Yang ni kaedah ziyadah. Nampak tak kat sini Resam Usmani dia ada 2 ya, yang ni 1. Boleh kak? Boleh. Okey, baik kak. Yang seterusnya saya nak tanya akak pula. Akak pernah tak tengok penulisan macam ni? Tak, ni first time akak tengok ni. Okey, kan? Okey, kat sini nampak tak yang berbaris tu? Okey. Yang ni kita namakan kaedah dot. Dot Al-Quran, iaitu nuqat al-ijam. Okey, kat sini ialah mazhab Maghribah. Kat sini kalau fa dia kat tengah-tengah dia akan titik kat bawah. Yang ni kalau kat ujung dia akan hilangkan titik. Akak tahu tak apa tu nuqat al-ijam? Tak. Okey. Nuqat al-ijam tu ialah tanda titik yang membezakan huruf-huruf hijaiyah dalam resam yang sama. Macam ni lah. Tapi yang ni dia mazhab Maghribah. Jadi tak biasa kan? Kalau yang kita guna biasa tu mazhab Masyariqah. Fa dia akan baris atas. Dia untuk huruf fa, qaf, nun. Macam tu lah. Kalau macam yang ni pula kak, nak tengok tak? Tak. Okey. Yang ni pula kita namakan sebagai nuqat al-i'rab. Yang ni kalau untuk baris-baris macam penandaan baris macam fathah, kasrah, dhammah, macam ni lah. Jadi kita ini kita panggil sebagai ada tanwin. Ada yang ni tanwin dia dekat dot. Yang ni dekat alif. Itulah. Jadi kat sini riwayat Hafs Al-Asim cara tulisannya macam ni. Dot ni. Boleh tak kak? Boleh. Jadi lepas ni kalau akak baca Quran, akak jangan heran lah kenapa ada penulisan dia tulis macam ni, yang Quran lain macam ni. Dia kata Quran tu sesat pula. Tapi dia betul je. Cuma resam dia berbeza. Okey. Boleh kak? Boleh. Okey. Terima kasih lah. Terima kasih juga sebab ilmu baru ni. Tu suami kak? Okey. Terima kasih kak. Terima meluangkan masa. Terima kasih. Jadi macam mana Syazwan? Begitulah tadi kita punya segmen yang kita telah temu bual dan tanyakan beberapa orang lah. Jadi macam mana dapatan saya? Dapatan saya sebentar tadi bolehlah nampak ada yang memuaskan dan ada bacaan yang sangat baik lah daripada saya. Kalau awak pula? Okay, Alhamdulillah ada yang kita nampak dia memang celik Al-Quran. Ada yang mungkin kita perlu kepada penambahbaikan lah. Kita perlu dedahkan lagi mereka dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Betul lah kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betul kan? Betul. Jadi diharapkan rancangan ataupun segmen yang kami lakukan ini boleh membuka minda anda semua supaya lebih cakna dan celik berkenaan dengan ilmu asas berkenaan dengan Al-Quran. Betul. Nampaknya hujan dah makin lebat lagi ni. Dah tak mengizinkan betul. Jadi kita sambung next session kita pada episod akan datang. Jumpa lagi dalam program Celik Al-Quran. Ya, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.